Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video. Ramai juga yang forward kepada saya tanya, betul ke? Kena buat macam ni ke? Okey. Ayo kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu tak boleh duduk, dia boleh baca Fatihah. Betul? Baca Fatihah wal-dhalin, baca surah. Allahu Akbar. Rukuknya rukuk macam biasa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tak boleh duduk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru Rabbi firli warhamni wajbudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Jadi duduk untuk duduk antara dua sujud. Dengan duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu kerana dia tak boleh lipat kaki. Jangan pula yang selalu saya nampak ni, bila dah rokok tu dia duduk. Bila duduk, baru dia sujud kan? Nambah perbuatan. Dua kesalahan ada kat situ. Kita dah nambah rukun, duduk tambah satu rukun, batal. Yang kedua, kita rokok. Kita sujud. Sujud kita lebih tinggi daripada rokok tadi. Kalau dah gini, mesti lebih tinggi daripada rokok. Itu batal. Tak maaf ya, saya cakap mulai hari ni mungkin semalam-semalam tak tahu, hari ni buat macam. Jadi yang boleh duduk antara duduk sujud, duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir saja. Sujud dalam keadaan berdiri tetapi rendah, lebih rendah daripada rokok. Sebab tu tadi kesalahannya dua. Bila kita duduk dan sujud, kita dah tambah satu rukun, batal. Kemudian kita bila dah duduk tu, suka hati dia lah, dia nak sujud, dia pun gini, maka lebih tinggi daripada rokok tadi. Itu dah batal. Tak maaf. Ramai buat salah. Sebab saya tengok memang ibu-ibu banyak yang kaki sakit ke apa kan. Kalau masih boleh duduk bawah, lagi terus duduk bawah. Tapi kalau yang dia memang tak boleh berdiri, menggigil, Allahu Akbar, baca Fatihah. Kalau boleh baca Fatihah, kalau tak boleh, dia terus duduk. Tetapi lepas tu jangan bangun-bangun, buat sebagaimana duduk. Jadi baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Kalau sujud, kalau susah, lepaskan tangan. Subhanallah a'la wa bihamdihi. Memang hodoh lah. Dah kita memang hodoh, duduk tak atas kursi, hodoh dah. Macam mana nak solid pula? Itu kalau yang tak boleh berdiri. Terus sampai habis. Dan kalau yang tak boleh diri, tak boleh duduk, tak boleh duduk atas kursi, tapi dia boleh duduk. Duduk terus duduk. Sama ada duduk istirahat, senang nak rokok, tak apa. Jadi Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah. Allahu Akbar. Sikit aja. Sami'allahu liman hamidah. Kita dapat sujud. Sujud macam mana biasa. Kat situ lebih baik daripada kita duduk atas kursi. Okay, faham ya? Itu yang tak boleh berdiri. Yang tak boleh berdiri. Tapi dia boleh duduk. Dia boleh lipat. Kalau tak boleh lipat, kalau tak boleh lipat kaki, boleh duduk. Nak tempoh kanan ke tempoh kiri ke, sebelah belunjuk ke, boleh. Asal dia duduk. Sebab duduk itu lebih baik. Sebab kenapa dia sembahyang duduk? Sebab dia tak boleh diri. Tak boleh diri. Dia kalau diri gigil, dia goyang itu, kan jadi banyak perbuatan pula. Jadi kita duduk. Duduk itu lebih baik kerana kita dapat tunaikan sujud. Kerana fokus kita sembahyang ialah dapat sujud kepada Allah. Kita bisik kat bumi, Allah dengar di sana. Itu yang penting, yang sujud tu penting. Kalau berdiri, siapa pun boleh berdiri. Tetapi fokus sembahyang ialah pada sujud. Kerana kita dapat merendahkan diri kita, merendahkan kepala kita lebih daripada punggung. Jangan pula ada orang dia letak meja, dia tak boleh sujud, dia letak meja. Allahu Akbar. Salah, kerana punggung lebih rendah daripada dahi.
Kerana nak kata sujud ialah dahi lebih rendah daripada faham ya? Faham. Maaflah saya menegur aja. Memang selalu saya tegur begini. Ya, bimbangkan yang datang orang lain, yang datang orang lain dia tak faham. Dia buat gitu juga. Kemudian kalau berjemaah kerusi yang sederik dengan manusia. Jangan kita yang sendiri dengan kerusi. Apa sebab kita duduk? Apa sebab kita nak kerusi? Kerana kita tak boleh diri. Okey, kalau begitu, kerusinya biar sendiri dengan jemaah. Kita ke depan sikit. Tak apa. Tapi bila kita duduk, sebab kita duduk kan, kata sembahyang duduk, jadi duduk kita selari dengan jemaah. Betul. Okey, faham? Tak faham tanya. Baru Selingan. Baru tahu yang sujud tadi itu betul. Baru tahu lah ini yang sujud. Selama ni memang dia duduk dulu baru sujud kan. Baiklah, kita sudah pun menontonnya ya. Lazimnya apabila saya hendak membuat video react, saya akan blurkan video yang saya mainkan itu, video yang bakal saya react kan. Cuma kali ini saya tidak blurkan sebab saya nak para penonton sekalian melihat apa yang cuba ditunjuk oleh mungkin ustazah itu tentang cara-cara solat ketika sakit ya. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah, antara kaedah dalam Islam, antara asas dalam Islam ialah apabila adanya kesukaran, apabila wujudnya kesukaran, maka di sana ada kemudahan, di sana ada rukhsah. Okey, jadi apabila seseorang itu mengalami kesukaran seperti dalam kes ini sakit, okey, maka di sana ada kemudahan bagi dia melaksanakan solat. Apabila berlaku yang sebaliknya, yang ini adanya kesukaran tetapi yang diajar, yang diceritakan menambah kesukaran, memberatkan lagi suasana, maka itu bukanlah daripada Islam. Okey, saya ulangi balik ya. Kaedah Islam ialah apabila datangnya kesukaran, apabila wujudnya kesukaran, maka di sana ada kemudahan. Okey, apabila seseorang itu mengajar, tak kisahlah dia ustaz ke ustazah ke apa, yang ini apabila adanya kesukaran, maka cara melaksanakan ibadah itu menjadi lebih sukar, maka awal-awal kita dapat detect, awal-awal kita dapat kesan bahawa itu bukanlah daripada Islam. Okey. Baik, jadi tadi dalam video tu ustazah tu mengajar cara-cara solat ketika sakit ke apa semua tu, yang sebenarnya sesiapa yang tonton akan dapat lihat bahawa ia menambahkan lagi kesukaran. Padahal apabila seseorang itu terpaksa solat secara duduk ke macam mana, mesti ada sesuatu halangan yang sedang dihadapinya seperti sakit, keuzuran dan sebagainya kan. Tetapi apa yang diajar oleh ustazah itu lebih menyukarkan suasana, dan perkara ini sebenarnya tidaklah terhad kepada ustazah itu tetapi juga kepada sebahagian asatizah yang lain. Mereka suka memberat-beratkan isu agama dan atas tindakan mereka yang memberat-beratkan itulah sebahagian orang tidak beribadah. Atas tindakan mereka itu yang menokok tambah cara-cara beribadah, menokok tambah cara-cara syarat-syarat beribadah, menyebabkan orang tidak beribadah. Okey, saya ambil contoh lain. Tayamum misalnya. Tayamum ni asalnya satu rukhsah, satu kemudahan apabila adanya kesukaran, tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air. Tak semestinya tak ada air. Air ada tetapi tidak dapat menggunakannya. Saya ada video-video berasingan tentang tayamum. Boleh saja cari macam mana cara mencari di YouTube. Dalam kotak carian tu tulis nama, dalam kes ini Hafiz Firdaus. Kemudian tulis kata kunci yang ingin dicari. Yang ini tayamum. Hafiz Firdaus tayamum. InsyaAllah akan keluar beberapa video saya tentang tayamum. Okey. Alright, kembali kepada tayamum. Sebagai contoh, tayamum ini ialah satu kemudahan apabila adanya kesukaran yang ini tidak dapat mengambil wuduk, tidak dapat mengambil wuduk ataupun mandi wajib seperti biasa. Namun, sebahagian asatizah telah menokok tambah di atas syarat tayamum tu dengan begitu hebat sehingga ia menjadi satu kesukaran, bukan lagi satu kemudahan. Sampai-sampai ada di kalangan umat Islam yang tak pernah bertayamum sepanjang hidupnya, ataupun dia sebenarnya dalam keadaan, dalam situasi di mana dia layak bertayamum tetapi dia tidak bertayamum. Dan bila dia tidak tayamum, maknanya wuduk tak boleh, tayamum tak boleh, so akhirnya dia pun tidaklah solat. Okey. Jadi inilah yang saya masukkan dengan apabila adanya kesukaran, bagi mereka
bukannya dipermudahkan, tapi ditokok tambah lagi dengan pelbagai kesukaran yang lain. Apabila adanya satu rukhsah, sesuatu yang asalnya dipermudahkan dalam hukum agama ni, mereka menokok tambah pelbagai syarat di atas rukhsah itu, sehingga apa yang rukhsah ni satu kemudahan daripada hukum asal azimah, maka rukhsah itu menjadi lagi susah, lagi sukar daripada hukum asal. Okey? Baik. Itu tentang tayamum lah. Okey. Kembali kepada cara solat tu. Jadi perkara hadis pertama yang saya nak bacakan ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis nombor 7288. Juga merupakan hadis ke-9 daripada himpunan hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah aku. Maknanya laksanakan saja. Jangan banyak hal, jangan banyak soal, jangan banyak kerenah. Okey? Laksanakanlah. Kalau terjemahan harfiah, biarkan aku, tinggalkan aku ya. Tetapi yang dimasukkan ialah laksanakanlah. Laksanakanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Apa yang baginda sudah ajar, apa yang baginda sudah contohkan, amalkan saja. Okey? Jadi baginda bersabda, laksanakanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian, kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kalian tidaklah binasa orang-orang sebelum kalian, melainkan kerana banyaknya persoalan mereka dan banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Orang-orang sebelum daripada umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi binasa. Kenapa? Sebab mereka banyak mempersoalkan. Soalan di sini ialah soalan memperkotak-katikkan, menyusah-nyusahkan lagi. Bukan soalan ingin tahu, tetapi soalan yang berbentuk negatif. Kita kata sebab apa? Soalan macam orang Yahudi. Dia tanya bukan sebab nak tahu, tapi lebih hendak memberat-beratkan ke, hendak mempermainkan ke, menyindir ke sesuatu hukum itu ya. Dan kenapa juga mereka itu binasa? Sebab banyaknya perselisihan mereka terhadap para nabi kita. Macam umat sekarang ni pun macam tu juga kan. Banyaknya perselisihan dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung lagi. Maka apabila aku melarang kalian daripada sesuatu, maka jauhilah ia. Bukan sekadar jangan buat, tetapi jauhilah ia. Dan apa yang aku perintah kalian, apa yang aku suruh kalian, dan apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu suruhan, apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka laksanakanlah ia semampu mungkin. Laksanakanlah ia sedaya upaya kamu. Okey. Kembali dalam hal solat, kita maklum baginda sallallahu alaihi wasallam bersabdalah, hadis sahih Al-Bukhari juga, solatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku solat. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Okey, itu bila suasana normal. Tetapi apabila suasana sakit, macam mana pula tu? Okey, dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1117. Okey, daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan bahawa beliau ada sakit buasir. Okey. Buasir ni kalau tengok dalam teks Arab tu yang saya gariskan tu bawasir. Okey, orang kita pun sebut buasir kan. Kita maklum sakit buasir. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana solatnya. Okey. Saya alhamdulillah tak pernah kena sakit buasir, tapi kalaulah di kalangan para penonton ada yang pernah kena sakit buasir atau kenal seseorang yang ada sakit buasir, ada halangan ke untuk melaksanakan solat? Ada sesuatu cabaran ke, halangan melaksanakan solat? Okey, tak apa. Jadi saya pun tak tahu. Tapi Imran bin Husain ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan solatnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana hadis itu, secara berdiri. Okey, secara berdiri. Dan jika kamu tidak mampu, jika kamu tidak mampu berdiri, maka solatlah secara duduk. Dan jika masih tidak mampu, maka solatlah dengan berbaring di lambung kanan. Assalamualaikum. Okay. Bukan lambung kanan ya, berbaringlah di sisi ataupun di lambung, on our side. Noktah, habis. Okey, jadi saya ulangi ya. Macam mana cara solat bagi orang sakit dalam kes ini buasir? Tapi ini tidaklah terhad kepada buasir, tetapi mana-mana penyakit ataupun apa-apa halangan bagi seseorang itu melaksanakan solat seperti biasa. Pertama, cuba juga macam biasa secara berdiri. Kalau tak mampu, secara duduk. Kalau tak mampu, secara berbaring di sisi.
Habis cerita. Tak ada pun baginda nak kena cerita macam-macam syarat lain sebagaimana yang kita tonton dalam video itu. Sudah tentu, okey maaf. Kenapakah hal ini? Sebab apabila seseorang itu ada penyakit ataupun ada halangan, kita tidak boleh ada satu fix guideline. Tidak boleh ada satu garis panduan yang tetap, yang terperinci sebab penyakit itu berbeza-beza, halangan itu berbeza-beza. So nak bagi satu guideline yang merangkumi semua, tak boleh. Okay? Dan tak boleh pula bagi guideline yang menyusahkan. Macam yang kalau kita tonton tadi dalam video tu, cara ustazah tu ajar, rukuknya, sujudnya, saya bimbang orang yang cuba tu terus tumbang ke depan ke apa pula kan. Jadi yang Nabi SAW berikan panduan umum saja, mudah saja. Kita solat secara berdiri, yakni secara normal. Kalau tak mampu secara duduk. Dan kalau tak mampu secara berbaring di sisi. Habis cerita. Ini baru kita sebut kemudahan. Apabila ada kesukaran, yang ini dalam kes ni penyakit, maka ada kemudahan di situ. Jangan pula apabila seseorang itu sakit, macam-macam pula syarat untuk cara solat itu, sampai-sampai ia bukan dah lagi memudahkan, tapi lagi menyusahkan. Lagi menyusahkan berbanding solatnya apabila dalam keadaan normal. Apabila dalam keadaan sihat. Okay? So, ini hadisnya yang sangat penting daripada Imran bin Husain. Dan saya rasa para penonton pun maklum kot, walaupun tak tahu hadis secara rujukannya tepat kan. Solat secara berdiri, kalau tak mampu secara duduk, kalau tak mampu secara baring. Dan kalau duduk tu, macam mana rukuk dan sujud? Rukuk kita menundukkan badan, atau ada juga pandangan yang berkata, menundukkan kepala saja. Okay? Dan kemudian sujud, kita menundukkan badan, atau menundukkan kepala lebih sikit berbanding rukuk. Okay? Lebih sikit berbanding rukuk. Habis cerita. Okay? Jadi ini apabila sakit. Jadi yang penting seseorang itu berlaku jujur bahawa dia memang tak dapat solat seperti biasa, maka dia pun terpaksa mengambil rukhsah kemudahan ini dan dia solat sekadar mana yang mampu. Sebab kata kunci di situ ialah solatlah secara berdiri kalau tak mampu, secara duduk kalau tak mampu, secara berbaring di sisi. Jadi kata kunci yang penting di sini ialah kemampuan kita. Dan hendaklah kita bersikap jujur, be honest, sekadar mana kemampuan kita. Sama juga dalam hadis yang mula-mula saya baca tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa saja, maka apabila aku melarang kalian daripada sesuatu, maka jauhilah ia. Dan apabila aku menyuruh kalian dengan sesuatu suruhan, maka laksanakanlah ia semampu mungkin. Jadi kita memang disuruh solat dengan cara Rasulullah solat, berdiri, rukuk, sujud semua seperti biasa. Tetapi semampu mungkin apabila kita ditimpa dengan sesuatu penyakit, sesuatu halangan, tak dapat solat seperti itu, maka kita solatlah sekadar mana yang boleh, semampu mungkin. So, perkara penting di sini semampu mungkin dan kita bersikap jujur kepada diri sendiri. Okay? Bukan kerana orang lain ke apa, kita bersikap jujur kepada diri sini setakat mana yang kita mampu solat. Dan apabila kita melaksanakan sedemikian, itu adalah solat yang sah. Bukan lagi solat hormati waktu. Okey, sebab ada pula ajaran yang menyebut tentang solat hormati waktu. Lalu orang pun solat, dia solat tapi lebih kurang lah. Tak apa, nanti aku dah sihat, nanti aku qada. Okey. Pertama sekali ajaran seperti ini tidak ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Macam dalam kes Imran bin Husain tadi tu, Rasulullah tidaklah pula bersabda, kemudian apabila kamu sihat, kamu solat semula, kamu qada semula apa yang kamu laksanakan secara duduk atau baring itu. Baginda tidak mengajar sedemikian ya. Dan kita maklum apabila solat hormati waktu ni qada kemudian, siapa tahu tengok-tengok tak sihat dan terus meninggal dunia, tak sempat qada. Macam mana tu? Solat awal tu tak diterima sebab dia sendiri awal-awal telah meniatkannya sebagai ala-ala kadar saja, sebagai solat hormati waktu saja, bukannya solat fardu yang sebenar-benarnya. Okey, so delete dari kepala kita solat hormati waktu, delete daripada kepala kita solat qada. Sebab sebagai orang bila mengalami kesukaran, dia langsung solat hormati waktu pun tidak, solat yang sekadar mampu pun tidak. Okey, dia nak qada saja. Tapi tengok-tengok tak sempat qada kan. Sebab para penonton yang dirahmati Allah, apabila Allah menguji kita dengan sesuatu penyakit atau sesuatu halangan, kita kena fikir hikmah di sebaliknya. Salah satu daripadanya mungkin untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satu daripadanya mungkin untuk mengembalikan kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak dapat dinafikan apabila manusia, termasuk diri saya, dalam keadaan sihat, kita kerap kali lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila Allah mengenakan kita dengan sesuatu penyakit, barulah kita ingat nikmat kesihatan yang Allah beri selama ni, barulah kita ingat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berdoa kesembuhan daripada Allah, kan. Jadi jangan pula apabila Allah menguji kita dengan sakit, kita lagi jauh daripada Allah dengan tidak solat. Sebelum tu solat, tapi bila sakit lagi tak solat. Okay, jangan pula jadi seperti itu, ya. Dan macam saya katalah, kadang-kadang seseorang tu tak solat bukan kerana dia tak mahu solat, tetapi kerana sebahagian asatizah kita yang menyusah-nyusahkan cara solat itu sampai orang pun, alamak, susahnya. Akhirnya langsung tidak solat, ya. Baik, demikianlah ulasan, react dan mungkin juga kritikan saya. Jadi ingat, ya, kaedah dalam Islam, apabila datangnya kesukaran, maka di situ ada kemudahan. Kemudahan di sini bukan kita buat cincai-cincai, kita rujuk juga kepada hadis, kepada dalil macam mana, kan. Dan dalam hal ini, alhamdulillah, sebenarnya saya ada buku yang khas berjudul Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Bukan sekadar buku, tetapi ada juga video yang menjelaskan buku itu, ya. Jadi video ni lebih kurang lebih kepada ulang kaji lah. Okey. Maka sekali lagi saya ulangi, apabila datangnya kesukaran, maka di sana ada kemudahan. Apabila datangnya kesukaran, lalu seseorang asatizah, ustaz ke ustazah ke, mengajar sesuatu yang lebih menyukarkan, maka itu bukan daripada Islam. Okey, sampai-sampai menyukarkan, orang lagi pening, orang lagi keliru, akhirnya tidak solat. Ataupun dia solat ala qada dengan niat ini solat hormati waktu sahaja, kemudian nanti aku akan qada. Jangan demikian, ya. Baiklah. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.